Kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, untuk zikir petang, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, yang bermaksud aku redha Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Okay, untuk hari ini pelajaran 6. Siapa yang ada buku teks, slide okey tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Pelajaran 6, muka surat 25. Siapa-siapa yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks 25 sehingga 30. Cuma saya akan paparkan nanti dia punya ringkasan saja. Saya tak ambil semua ayat lah. Ini kalau ada buku teks boleh tengok buku teks. Kalau ada buku kerja boleh tengok buku kerja di muka surat 18. Yang tu untuk nota lah. 18 dan 19 untuk nota untuk pelajaran hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya kita pergi tengok gambar-gambar ni. Saya cari dalam internet, rasanya ada banyak lagi. Subhanallah, ni antara yang dirakam oleh kamera di seluruh dunia. So ada gambar di langit, ada perkataan Allah. Yang kedua boleh tengok ni jambu, buah jambu, ada perkataan Allah. Ni ikan, dekat di badan ikan ni ada kalimah Allah. Ni di sarang lebah, ni dekat bathroom, dan ada banyak lagi yang menunjukkan dia punya kebesaran Allah. Diciptakan ataupun ditunjukkan di atas muka bumi ni. Ni sekitar seluruh dunia. Nak tengok lagi banyak boleh search dalam Google lah. Iaitu yang kedua. Yang ketiga, so hari ni kita akan pergi macam tafsir surah Al-Fatihah. Sepatutnya yang ni awak kena hafaz dan faham surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah ni merupakan rukun dalam solat. Maksudnya kalau tak baca, solat kita tak sah. Okay, untuk makluman. Okay, tengok untuk surah Al-Fatihah, dia mengandungi 7 ayat. Ini termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i dikira sebagai satu ayat ataupun ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Saya akan bacakan dia punya ayat dan dia punya terjemahan atau tafsir surah Al-Fatihah. Untuk yang pertama, kita bincang tentang pujian hanya kepada Allah. Ni saya ambil dalam buku teks muka surat 27. Okay, untuk surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertamanya, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bermaksud segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Itu terjemahan ataupun tafsiran ayat yang kedua. Untuk ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu maksudnya untuk yang ni, untuk apakah huraian dia punya ayat, 3 ayat yang pertama dan surah Al-Fatihah. Yang pertama ialah ucapan basmalah. Maksudnya untuk ucapan basmalah ni, apa-apa pekerjaan ataupun benda-benda yang kita nak buat, ataupun perbuatan yang kita nak buat, sama ada belajar, makan, lagi apa lagi kita mulakan dengan basmalah ataupun kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana sebab apa? Sebab kalimah ini menunjukkan kita ni, kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu untuk yang pertama, dia punya poin yang pertama. Poin yang kedua ataupun isi penting yang kedua untuk 3 ayat yang pertama ialah ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ini
merupakan pujian khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mencipta alam dan mentadbir alam. Ini kita tengok dalam dia punya tafsiran lah. Kenapa kita perlu mengucapkan Alhamdulillah, sebab tanda kita bersyukur atas segala nikmat ataupun segala kebaikan yang datang kepada kita tu, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Itu untuk ucapan Alhamdulillah. Cara kita yang lain untuk kita bersyukur, kita hendaklah ikut segala perintah dan jauhi segala larangan. Ini termaktub dalam Quran lah. Dan apa yang nak sentuh kat sini, ini tak dalam buku teks saya tambah untuk solat duha. Saya dapat ilmu daripada ustaz, beberapa orang ustaz lah, dia beritahu. Antaranya ialah Ustaz Abid Yu tu yang pertama lah, dan yang kedua ialah Ustaz Wadi Anwar. Siapa-siapa yang berkesempatan boleh tengok dia punya ceramah lah untuk kelebihan solat duha. Yang mana tanda kita bersyukur, dia punya tip maksudnya selain daripada kita cakap Alhamdulillah, kita ikut segala perintah dalam jauhi larangan, dia punya keistimewaan ataupun kebaikan solat duha ni, dia merangkumi semua ucapan syukur kita kepada Allah dengan solat duha sebanyak 2 rakaat. Tu yang paling ringkas lah, 2 rakaat. Anda kata nak tambah, boleh jadi 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tu terpulang lah masing-masing. Cuma untuk permulaan sesi petang, murid sesi petang dia boleh solat duha kat rumah 2 rakaat. InsyaAllah apa yang awak minta, tapi kena istiqamah. Ini saya dah kongsikan dalam kelas. Saya dah dapat beberapa sebagai contoh, saya dapat pindah daripada tali utama ke Kelang. Itu untuk contoh. Selepas saya amalkan solat duha, saya minta untuk dipermudahkan urusan. Alhamdulillah saya dapat tukar Kelang. Itu salah satu contoh, dan salah satu contoh dia punya keistimewaan. Itu tip untuk tukar sekolah Ustazah. Okay, seterusnya ayat yang keempat dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, yang bermaksud yang menguasai pemerintahan hari pembalasan ataupun hari akhirat. Ini saya ambil dalam konteks muka surat 28. So yang mana satu ayat saja saya bagi 4 poin ataupun 4 perkara yang penting dalam beriman kepada hari akhirat ataupun dalam ayat yang keempat ini. Yang pertama ialah hari pembalasan. Yang mana kalau kita tengok, hari pembalasan ni ialah hari akhirat yang kekal abadi. Sebab kita sebagai manusia, lepas kita meninggal, kita akan masuk ke satu alam yang lain, iaitu alam barzah. Alam barzah ni belum lagi alam akhirat. So alam akhirat ni bila ditiup sangkakala yang kedua, semua akan bangun. Yang tu kita bermula kita punya hari akhirat. Yang mana setiap manusia akan dihukum dan dibalas mengikut perbuatan masing-masing. So anda kata dia banyak buat pahala, so dia akan dapat banyak pahala. Pahala ni pada hari akhirat dia akan nampak seketul-seketul macam emas tu. Sekarang kita tak nampak . Tentu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk beriman hari akhirat ini dia menunjukkan kekuasaan Allah. Dalam surah Al-Ghafir ke Al-Ghafar Ustazah sebab dia tak ada baris . Saya bacakan sebagai surah Al-Ghafir. Anda kata salah nanti Ustazah betul-betulkan lah. Surah yang ke-40 ayat yang ke-16 saya bacakan dia punya terjemahan sahaja. Boleh tengok dalam konteks muka surat 28. Hari mereka, terjemahan ialah hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah sendiri menjawab, kerajaan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Maksudnya ialah cabaran bagi pemimpin dunia pada masa hidup dulu kan. Maksudnya dia angkuh ataupun ego. Aku dapat kerajaan besar ni, aku dapat kerajaan besar ni kan. So maksudnya ialah firman Allah, siapa yang berkuasa pada hari ini ataupun siapa yang mempunyai kerajaan pada hari ini? Allah menjawab balik, kerajaan ini dikuasai Allah Subhanahu Taala. Maksudnya dia punya manusia pada masa tersebut. Ni gambaran awal untuk hari akhirat ataupun hari kebangkitan lah.
Maksudnya kita bila kita dah meninggal ditipkan sangkakala yang kedua, kita bangun ramai-ramai. Lepas tu kita tanya orang sebelah. Ni Ustaz Badi Adwan beritahu. Saya cuma kongsikan saja. Kita tanya orang sebelah. Dia tanya berapa lama masa yang kita hidup atas dunia berbanding dengan hari akhirat ataupun hari pembalasan. Orang sebelah tu jawab. Dia ni hadis sebenarnya. Dia kata kita hidup dalam masa setengah hari ataupun satu hari sahaja berbanding dengan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Itu maksudnya pendeknya umur kita di atas dunia sepanjang contoh anda kata umur kita 63 tahun, 70 tahun, yang paling panjang umurnya Nabi Adam 900 lebih tahun ataupun yang paling panjang lagi 1000 tahun. Maksudnya satu hari saja di akhirat. Maksudnya yang tu ialah perbandingan hari akhirat dengan hari yang biasa-biasa di atas dunia. Maksudnya tak berbaloi lah kalau kita nak buat jahat dan sebagainya dekat orang-orang ataupun kawan-kawan ataupun dekat orang yang kita tak suka, kita nak buat jahat, yang maksudnya tak memadai lah dengan dia punya hari pembalasan.